Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat kembali ke modul PDPR RBT tahun 5. Jadi pada minggu yang ketiga ini, kita masih lagi dalam tajuk besar artikel jahitan. Kita akan belajar mengenai tajuk melakar artikel jahitan, macam mana nak buat lakaran. Jika murid nak lihat buku teks, boleh lihat pada muka surat 10 sehingga ke 12. Jadi pada minggu ini, untuk mencapai standard pembelajaran, iaitu 4.3.3, murid boleh melakar reka bentuk artikel jahitan yang akan dihasilkan. Seterusnya, sebagai kandungan tambahan, jika berkesempatan, murid boleh membuat penilaian dan juga penambahbaikan terhadap lakaran itu. Baik, jadi untuk minggu ini, objektif pembelajaran, cikgu nak murid dapat melakar 1 ataupun 2 reka bentuk artikel jahitan yang akan dihasilkan. Okay, jadi untuk mencapai kriteria kejayaan, murid boleh menjana idea kreatif, boleh menyatakan satu jenis artikel jahitan yang bersesuaian dengan situasi ataupun masalah. Jadi cikgu akan ceritakan selepas ini apa dia situasi, apa dia masalahnya. Dan seterusnya, murid boleh menyatakan 2 jenis garisan pada lakaran yang telah dihasilkan. Baik, sama juga seperti tahun 4 dahulu, murid telah buat 6 proses ini. Kita dah buat dulu reka bentuk pembungkusan, reka bentuk makanan. Kita buat benda yang sama, menjana idea kreatif. Kemudian kita buat lakaran, buat penambahbaikan lakaran. Kemudian kita akan buat kiraan kos. Kita akan menghasilkan produk itu dan seterusnya kita akan membuat pembentangan. Sama juga macam tahun 4. Di tajuk artikel jahitan pun kita akan buat perkara yang sama. Seterusnya, untuk penjanaan idea. Okay, di sini cikgu ada beberapa benda. Pertama, kita ada telefon pintar. Telefon pintar, power bank dan juga topeng muka. Baik, untuk telefon pintar ya. Ni cikgu punya telefon pintar. Kalau kita nak buat dia punya artikel jahitan, nak buat sarung ke, sedikit rumit sebab kita kena perlu fikir mengenai lubang kamera, tak nak mengganggu skrin, tentang port pengecas, port audio. Jadi dia sedikit leceh lah sebab nak buat sarung telefon. Topeng muka pula, murid-murid boleh cuba buat lakaran untuk topeng muka. Sebab topeng muka perkara yang kita gunakan sekarang, tapi perkara paling penting mengenai kebersihan lah topeng muka. Cadangan cikgu, ini cadangan cikgu sahajalah. Murid boleh buat sarung untuk power bank ataupun bekas pensel. Okay, untuk cikgu punya video, cikgu akan buat projek untuk sarung power bank. Okay, macam mana masalah power bank ni? Okay, jadi power bank ya. Power bank kita ada, biasalah macam power bank yang boleh ada di rumah, mesti akan cala sebab kita tak ada sarung. Okay, biasanya memang tak ada sarung. Jadi untuk power bank, kita kena ambil kira lah kalau nak buat sarung dia, tak tutup lah lubang-lubang pengecas. Okay, kemudian meter bateri nak dapat tengok ke tidak. Seterusnya butang switch dan ukuran. Jadi untuk power bank cikgu dah ukur lah sebelum ni. Kita punya panjang ni 14 cm dan dia punya ketinggian 7 cm. Kita kena juga ambil kira dia punya ketebalan lah masa nak buat dia punya sarung. Kemudian nak ambil kira juga, adakah mengenai nak tengok tak meter ni waktu kita on. Jadi kita kena ambil kira juga perkara-perkara ini dalam menghasilkan sarung untuk power bank. Jadi seterusnya, ini lakaran yang cikgu telah hasilkan. Murid boleh lihatlah. Pertama sekali mengenai tarikh. Pastikan murid tulis tarikh lah dan buat tajuk. Kemudian lakaran ni kena pilihlah bentuk. Biasanya power bank bentuk segi empat kan. Kita kena buat bentuk segi empat. Buat juga lakaran 1. Ini contoh lakaran 1. Cikgu buat bentuk segi empat. Cikgu tambahkan garisan beralun untuk renda. Kemudian garisan zigzag untuk corak tambahan. Okay, pada lakaran pastikan tulis dia punya dimensi atau ukuran supaya jelaslah berapa yang kita nak gunakan, berapa banyak kain kita nak gunakan. Jadi labelkan juga bahan-bahan lain seperti ini. Macam ni cikgu nak gunakan kain felt. Jadi kain felt ni boleh jumpa nantilah di DIY ataupun boleh beli online, ataupun gunakanlah kain-kain lama ataupun baju-baju lama pun boleh, tak ada masalah. Okay. Sebab kita buat apa yang ada. Seterusnya untuk lakaran kedua, ini cikgu bagi contoh lagi lakaran. Sama juga bentuk segi empat tepat. Kali ni untuk video lakaran yang kedua, cikgu buat dia punya nampak lah. Boleh nampak meter bateri tu. Cikgu nak tambahkan juga ada nama cikgu di sini. Cikgu akan buat nanti menggunakan huruf ni. Kalau boleh cikgu nak buat gunakan kain felt lah. Seterusnya cikgu tambah juga elemen bentuk bulatan,
Okey, garisan zigzag, tambahkan juga dimensi. Okey, cikgu syorkan satu muka surat murid tulis satu lakaran. Nampak jelas, tak terlalu kecil. Okey, di kain felt ni boleh dibeli di DIY. Labelkan juga apa yang digunakan dalam lakaran murid. Okey, yang ni contoh, ni lubang untuk dia punya bateri. Jadi ini contoh lakaran yang kedua. Pastikan murid kena buat. Kalau dapat 2 lakaran baik, satu pun boleh, janji murid dapat buatlah satu lakaran dalam buku tulis masing-masing. Labelkan segala benda yang ada dalam lakaran yang telah dihasilkan. Okey, itu mengenai lakaran. Pastikan murid buatlah lakaran itu. Okay, jadi kita telah selesai tentang lakaran. Kita nak menilai lakaran yang kita telah buat. Contoh yang kita nak, cikgu pilih lakaran yang kedua lah. Okay. Adakah rupa dia, apa elemen reka bentuk kita dah belajar dulu, rupa, ruang, saiz, nilai, macam-macam lagi lah kan, warna apa semua. Jadi kita akan tengok rupa, adakah rupa bentuk dia menarik. Bagi cikgu rasa menarik lah, cikgu buat yang paling simple lah. Okay. Seterusnya ruang, adakah ruang butang power bank tu terganggu. Okay. Adakah nanti kita nak buat dia punya artikel jahitan ni sampai tak boleh cas. Jadi ruang tu tidak sesuai. Kita kena fikir benda itu. Seterusnya mengenai saiz. Adakah saiz ini sesuai dengan power bank? Tak terlalu sendat nak masuk, ketat ke, tak terlalu longgar sampai jatuh. Kita kena ambil kira tu. Okay, seterusnya nilai. Nilai ni adakah ada elemen tambahan? Macam cikgu punya ni, cikgu ada butang ni tambahan, nama, tambahan kain untuk bentuk zigzag. Ini semua adalah nilai-nilai tambahan. Kemudian mengenai warna, apakah warna nak digunakan, kain apa. Itu semua elemen reka bentuk yang kena ambil tahu. Okay. Ini contoh lakaran. Murid boleh cuba ikut. Ataupun murid ada cadangan sendiri nak buat pensel case ke. Ni cikgu punya pensel case. Nak buat satu bekas pensel ke, boleh. Tak kisah. Okey, jadi itu adalah mengenai bagaimana untuk membuat penilaian kepada lakaran. Lakaran yang telah kita hasilkan itu adakah sesuai mengikut elemen reka bentuk yang telah kita belajar. Okay, jika ada penambahbaikan yang terlalu banyak, kita murid rasa nak ubah, jangan padam lakaran 1, lakaran 2 jangan padam. Biarkan sahaja di situ, buat satu lakaran yang baru. Tambahkan penambahbaikan yang di lakaran baru yang dinamakan sebagai lakaran yang ketiga. Okay, jangan padam lakaran lama sebab itu adalah bukti murid membuat kerja. Okay, cikgu juga nak kongsikan satu artikel jahitan lah. Di sini cikgu ada satu sarung hard disk. Ni hard disk cikgu ni lama dulu, ni tahun 2013. Lama dah buat ni sebab kain felt dia lama-lama dia akan menggerutu sedikit lah, tak apalah. Okey, ini adalah yang dibuat oleh bekas makmur cikgu, taklah, isteri cikgu. Okey, ni yang isteri cikgu buat dulu. Yang ini dia buat satu sarung power bank, sarung hard disk menggunakan kain felt. Dia ada jahitan insan pari, tambahan elemen bulatan, menggunakan butang. Okey. Ini contoh, di tepi ni pun menggunakan insang pari, jahitan insang pari. Ini contoh satu artikel jahitan yang telah siap lah. Ikut kreativiti masing-masing. Ini boleh dihasilkan sendiri oleh murid-murid. Jangan buat terlalu rumit sebab nanti tak boleh siapkan. Buat yang mudah, yang murah, yang boleh murid cari benda itu sendiri. Okey. Jadi itu sahaja perkongsian pada minggu ini. Kita dah belajar mengenai bagaimana nak buat lakaran. Jadi sebagai latihan pengukuhan, murid boleh buatlah latihan yang cikgu kongsikan di description video. Terima kasih kepada cikgu Chalendula. Okay, dia telah hasilkan latihan ini. Murid boleh buat dan siapkanlah. Okay, itu sahaja perkongsian pada minggu ini. Untuk minggu hadapan kita akan belajar bagaimana nak cari bahan itu. Kita juga akan tengok macam mana kita nak mengira kos bahan. Dan seterusnya kita akan buatlah kita punya artikel jahitan. Okey, jumpa di video yang akan datang. Pastikan anda share dan subscribe supaya dapat maklumat yang terkini. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.